Baik, kita tengok semula. Bab keharusan muhrim. Jadi orang yang memakai ihram berubat matanya atau mengubati matanya, yakni yang sakit. Harus orang yang sedang ihram itu ubah-ubah, semua ubah, pesek ubah ke apa boleh pada mata. Nah, dan lain-lain lagi berubah lah. Maksudnya pada ketika ihram, dalam keadaan ihram itu boleh. Kita tak terjemah lagi, terjemah lagi. Dengan syarat yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Nubaih bin Wahab, katanya kami keluar bersama Aban bin Uthman, hinggalah kami berada di Malal. Ketika itu Umar bin Ubaidullah mengadu sakit mata. Bila kami berada di Rawha, sakitnya semakin kuat, atau sakitnya sudah kuat pada ketika itu. Dia pun menghantar orang kepada Aban bin Uthman untuk bertanya dia. Fa'arsala ilaih, Aban pun menghantar balik orang itu kepadanya, menyuruhnya supaya menampalkan ataupun melumurkan dua mata itu dengan jadar. Kok pahit, bisfabit, cuma mata dia itu dengan jadar. Kerana Uthman radhiyallahu anhu menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang telah mengadu sakit dua matanya pada ketika orang itu sedang ihram. Dhammadahuma bis-sabr. Jadi orang itu telah melumurkan kedua-duanya, kedua matanya itu dengan jadar. Satu lagi sanad yang lain diriwayatkan oleh Nubaih bin Wahab juga bahawa Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar telah sakit mata. Dia pun nak mencelak matanya, tetapi Aban bin Uthman melarangnya dan menyuruhnya supaya melumurkan matanya itu dengan jadam. Wa haddatha, dia menceritakan dari Uthman bin Affan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda melakukan begitu. Bab harus muhrim, orang yang sedang ihram basuh ataupun mandilah, mandi dengan menuangkan air pada tubuh dan kepalanya. Boleh. Dia basuh badannya dan kepalanya boleh, mandi pun boleh. Diriwayatkan daripada Ibrahim bin Abdullah bin Hunain daripada ayahnya, ini Abdullah bin Hunain, daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan Miswar bin Makhramah, bahawa mereka berdua telah berselisih pendapat di abwab. Abdullah bin Abbas mengatakan muhrim boleh membasuh kepalanya. Miswar berkata tidak boleh, muhrim membasuh kepalanya. Ibnu Abbas pun hantar aku untuk pergi menemui Abi Ayyub Al-Ansari untuk bertanya beliau tentang perkara itu. Saya pun pergi. Saya dapati dia sedang mandi di antara dua kayu yang dipasang pada telaga. Dua kayu itu karnai, dua kayu. Maksudnya pada dasar dia tu ada kayu tu lagi, dia bubuh kincir gitu, muka bulat untuk buat letak tali. Karnai itu dua tiang dua. Itu karnai. Wawa yastatir bitawbin, dia mandi di balik satu kain. Maksudnya dia tudung lah, dia buat tabir gitu. Qala kata siapa? Abdullah bin Hunain, ayah pada Ibrahim. Dia kata, saya pun memberi salam kepadanya. Ya, Abu Ayyub pun tanya, siapa itu? Saya berkata, saya Abdullah bin Hunain. Abdullah bin Abbas telah menghantar saya untuk menemui Tuan, untuk bertanya Tuan, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
membasuh kepalanya pada ketika dia sedang ihram. Abu Ayyub pun letakkan tangannya di atas kain yang tudung dia. Kain tu dia ikat dengan tali lah. Letak tangan dia di atas tu, fatak. Dia pun perendah. Bila dia tengok nampak kepala dia, perendah kain tu, sehingga nyata kepada saya kepalanya. Jadi kelihatan kepada saya kepalanya. Bila dia perendah itu, saya nampaklah kepala. Kemudian dia berkata kepada seseorang yang sedang menuangkan air, tuangkan air, cuak. Dia kata cuak air. Fasabba ala ra'si. Orang itu pun menuangkan air ke atas kepalanya. Dia pun menggerak-gerakkan kepalanya itu dengan dua tangan. Ini banyak biasa. Gitu. Dia bawa tangannya ke belakang dan ke hadapan. Banyak. Kemudian dia berkata, beginilah saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ini pula riwayat sanad yang lain, riwayat daripada Ibnu Jurayj, kata Zaid bin Aslam menceritakan kepada saya dengan isnad tadi. Kata dia Abu Ayyub memperlalukan tangan dia di atas kepala dia. Semua sekali lah, semua kepala dia. Buat pelari tangan dia tu atas kepala dia. Semua sekali. Dibawanya ke hadapan dan ke belakang. Miswar berkata kepada Ibnu Abbas, lupa pada itu. Miswar berkata, Miswar bin Makhramah. Miswar. Ada juga tengah-tengah tempat tu nama Miswar. Miswar ini alhamdulillah. Miswar. Miswar asalnya. Tapi di buku kawin tu Miswar boleh aku tu. Pak Abdullah ada juga orang kata tak apa lah. La umari ka abadan. Dia kata kepada Ibnu Abbas, sama-sama sahabat ni, saya tidak akan bertengkar lagi, bahas lagi dengan kau pandai lagi pada saya. Apa yang kau cakap tu betul. Baiklah. Apakah yang dilakukan terhadap muhrim apabila ia mati? Bila mati orang yang dalam keadaan ihram tu, apakah yang dilakukan terhadapnya? Dengan sanad Imam Muslim riwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki telah tersungkur jatuh dari untanya. Wawaqifa, lalu patah lehernya, patah betul. Pamata dan matilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, basuhlah dia, mandikan dia dengan air wasidrin dan bidara, yakni air yang dicampurkan, diramaskan daun bidara di dalamnya. Wa kafinuhu fi thawbayh, dan kafankan dia dalam dua kainnya, yakni dua kain yang dipakainya. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan kamu tudung kepalanya. Kerana Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat nanti mulabbiyan, dalam keadaan dia itu bertalbiyah, yang mengucapkan talbiyah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya ketika seorang lelaki sedang waqifun ma'a Rasulillah, sedang wukuf, sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari kenderaannya. Kata Ayyub, fa'awqafat, ini kenderaannya itu membuatkan dia mati itu. Awqafat, mati itu, patah kok mati. Ataupun dia kata fa'aqafat, lebih kurang lah maksudnya, membuatkan mati berlalu kerana patah kok. Faqala amrun fawaqafat fatullah. Maksud dia, makna dia, keadaannya itu, kematiannya itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikan dia dengan air dan bidara, yang daun bidara. Wa kafinuhu fi thawbayn, kepada adilah juga. Semua dia ada beza sikit dah, seperti mana kita sudah maklum dah cara Muslim dah. Fi thawbayhi, dalam dua kainnya. Ini dia kata fi thawbayni, dalam dua kain. Tadi thawbayhi, ini thawbayni. Wala tu'anniqu, jangan kamu lumurkan hanut kepadanya, dan jangan kamu tudung atau tutup kepalanya. Kata Ayyub,
Dan dalam riwayat dia tambah, kerana Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat nanti mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Amar pula dalam riwayatnya menyebutkan kerana Allah akan membangkitkan pada hari kiamat nanti yulabbi, dalam keadaan dia ni bertalbiyah. Sufa itu semuanya cara Muslim seperti yang kita sudah maklum. Tak beza sikit tu mulabbiyan. Itu riwayat Ayub. Riwayat Amar bukan mulabbiyan tapi yulabbi, fi'il mudhari'. Itu istifa'il. Sufa ya. Itu jadi hal. Ini jumlah fi'liyah ni jadi hal juga. Jumlah fi'liyah sifat daripada isim ma'rifah jadi hal kalau belajar nahwu. Jumpalah waktu itu. Jadi hal, sebab tu kita terjemah dalam keadaan dia mengucapkan talbiyah. Panjang dalam bahasa kita je. Dalam keadaan dia mengucapkan talbiyah, yulabbi sebuti ataupun mulabbiyah. Dalam keadaan tarikh mana? Jadi hal kalau dari segi nahwu. Supaya waktu pun hal juga mulabbiyah tu. Yulabbi ni pun jadi hal juga pula. Kita banyak perkataan dia sedikit yulabbi. Dia sebutin. Yulabbi dia. Gitulah. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa ada seorang dan berwukuf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam keadaan ihram. Nahwa ma zakara Hammad an Ayyub. Jadi ada ni sebenarnya kita bincang-bincang ini tidak nak bincang dah masalah nahwu, masalah kalau nak bincang kita nak bincang banyaklah. Banyak macam wa tu duduk pada isim dhamir, wa'ul hal apa ni? Jadi nak belajar nahwu pula. Kita nak belajar hadis, kita nak belajar nahwu suku bab lain. Tapi dia nak terjemah nak apa tak boleh lari daripada nahwu, mesti kena ada. Kalau tidak tak jadi. Boleh rosak. Tidaklah kita nak bincang nahwu ke sudut-sudut lain. Tidak. Hanya nak bincang masalah hadis. Padalah hadis, gitulah cara dia. Dia banyak lafaz dia tu beza. Ini wa muhrim. Fadzakara nahwa ma dzakara Hammad. Dia menyebutkan seperti mana. Ini istilah hadis. Ini kalau lagu ni kita nak bincang nahwa. Sebab dia tidak kata mislah. Ataupun kama zakara Hammad. Apa dia tidak kata begitu? Sebab nahwa dia mengisyaratkan apa yang disebutkan oleh perawi ini, Sa'id bin Jubair ini, serupa dengan apa yang disebutkan oleh Hammad daripada Ayyub. Serupa dari segi makna dia, bukan lafaz dia. Tahu mana? Nahwa sebutir. Tahu situ? Kalau dia kata mislah, lafaz dia tu serupa. Tu pada sudut nahwu. Kalau kita nak bahas nahwa, buat berbagai datang. Sudut cara lah tu. Nak bahas apa yang nahwa dia. Kaedahnya dalam Muslim ni dia royak lafaz. Mana lafaz putih pun beza dia royak. Tak beza dari segi lafaz, tak beza dari segi makna, dia royak. Dengan menggunakan istilah-istilah macam ni, nahwa. Itu kita kena faham. Itu kita kena faham. Riwayatkan daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya aqbala rajulun haraman. Ada seorang datang dalam keadaan haram, yakni ihram lah, pakai ihram, muhriman. Dalam riwayat tadi kata muhriman atau wa huwa muhrimun. Sama lah haraman, sama juga. Pada hal dalam keadaan dia tu muhrim bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jatuh tersungkur dari untanya, fawaqifa, waqfan, lalu patah terus lehernya dan langsung mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, mandikan dia dengan air wasidrin. Yani air bersama dengan sidrin. Yani bidara yang dicampurkan dengan air. Wa albisu taubain, pakaikan dia dua kain.
Jadi dua kali dipakai. So tadilah wala tukhammiru ra'sahu, jangan kamu tuduh pada dia, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati yulabbi. Itu pada. Berapa dia orang ada juga lupa betul apa dia. Nak banyak sangat. Itu tujuan Muslim. Nak ayat ni hadis yang sama ni ada kata dia pun sama. Sanad dia lain-lain. Kuatlah. Bukan satu jalan, satu silsilah riwayat saja, tidak. Lepas tu kalau nak tengok dari sudut makna, banyak juga makna lebih kurang. Lafaznya berlain. Ini menunjukkan kuat kedudukan hadis. Itu faedahnya. Mungkin menjemukan kita apa ulah hadis. Tidak gitulah, sebab tu dia mari sana. Kalau dalam kitab Allah panggil tajrid ataupun mukhtasar, kitab tajrid, kalau kita hadis dia panggil tajrid Sahih Bukhari, tajrid Muslim, tajrid Abu Dawud dan sebagainya. Tajrid ni maknanya kitab yang dibuat sanad, kitab asal. Hanya sebut hadis saja. Itu je tajrid. Tak ada sanad. Macam Mishkat itu, tajrid tak ada sanad, tapi dia bukan khusus untuk satu kitab. Dia mengumpulkan macam-macam kitab. Itu Mishkat. Tapi ada tajrid Bukhari. Tajrid Bukhari itu hadis Bukhari saja. Lepas pada tu mu'allaqah dia, hurayah Imam Bukhari juga pun dia buat hadis. Tak ada hadis saja. Musnadat Imam Bukhari saja. Itu tajrid. Tajrid tak tahu bulan. Kalau tidak jadi bulan macam ni, sebab dia kira Abdullah pakai slow, tak serupa. Sebab kalau rekat, mukhtasar rekat, tak serupa makna dia, lafaz makna dia pun tak. Dia ambil sah. Itu lagi rekat. Itu mukhtasar. Beza dengan tajrid. Tapi kita tidak puas hati. Kalau kita tidak asal ni walaupun beza sikit. Tapi kalau bagi orang yang tidak ada maksud untuk mendalami hadis ataupun untuk belajar hadis secara khusus, memang rasa sebab apa ni jadi bulan lagu ni. Tujuannya, sebabnya seperti kita sebutkan ni lah. Itu kita kena faham. Dia kata Umar bin Khattab bahawa Sa'id bin Jubair menceritakan kepadanya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, akhbara rajulun haram. Ni lafaz berbeza. Tadi haraman. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ada kata bimithlihi. Tengok tu. Supa dengan tadi juga. Supa lafaz juga. Itu makna bimithlihi. Ghaira annahu, cuma dia kata, fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Tadi fa innahu ya'ti yawmal qiyamati yulabbi. Fa'ni fa'innahu yub'atsu, dibangkitkan pada hari kiamat. Fa'ni fa'innahu, tadi fa'innahu ya'ti. Tadi yulabbi, ini mulabbiyan. Lepas tu dia ada tambahan pula dalam isnad ni. Sa'id bin Jubair tak ada sebut haitsu kharra. Di mana dia maknanya tersungkur, itu tak ada sebut. Ada. Di mana dia tersungkur, jatuh daripada unta dia, kamu tak ada sebut. Itu dari sedikit-sedikit. Ini bagi ulama hadis perlu. Daripada sinilah kita boleh pastikan banyak perubahan berlaku dalam hadis-hadis itu. Sebab kita nak tahu mana asal. Kita sudah belajar banyak hadis, kita boleh berkesan ini asal. Ini tidak asal, sebab dia lebih banyak apa rupa dengan ini misalnya. Hak lain tu orang panggil tasarrufat perawi, tindakan, ubah suara oleh perawi. Kadang-kadang ubah tu tidak memberi apa-apa kesan. Kadang-kadang memberi kesan. Kadang-kadang memberi kesan. Sehingga orang kemudian ni khilaf ulama fiqh khilaf kerana pegangan ni dengan makna ni. Orang ni pegangan dengan makna lain. Inilah di atas lagi nya puncaknya hadis. Maka lagi begitu juga semua anak saja dia berbeza daripada Abi Bishr daripada Rasul. Anna rajulan
kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhriman fawaqafat naqatu lebih kurang. Famata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Irsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayn wa la tamassuhu bi tibin." Jangan kamu comorkan, jangan kamu lomorkan air wangi pada dia. Ini ada tambahan dalam ini. Jangan kamu comor. Bermakna hadis tadi, hadis muktafaq ringkas. Dibuat sebahagiannya. Dibuat. Gitu. Ada pula yang mengatakan tidak. Hak tu yang asal. Hak ni tidak muktafaq. Hak tu hak asal. Hak ni kedudukan dia lebih rendah lagi daripada hak tadi. Ini penilaian dari sudut ulama hadis. Nilai lagu tu. Ini lebih rendah. Hak ada tambahan lagu ni. Kalau kita tengok dari segi sanad dia dalam Muslim, dia letak kemudian. Dia tidak letak mula-mula nombor 1, hadis nombor 1 dalam bab. Dia letak kemudian. Dia ada penilaian dia sendiri tu. Kalau dia letak di hujung bab dia, lain pula. Waktu tu perawi-perawi yang lemah, perawi-perawi yang dipertikaikan, disebut di sana. Kadang-kadang orang yang tidak faham dia ada dalam Muslim, ada pun orang ni. Apa kita tak dipakai riwayat dia? Dia tak perhati molek. Tak ada dalam Muslim duduk di awal atau duduk di akhir. Imam Muslim dia beza tu, yang antara duduk di awal dengan duduk di akhir. Hadis dia. Kalau duduk di akhir tu boleh jadi tidak kuat mana perawi dia. Tidak semestinya hak dalam Muslim tu lebih kuat secara mutlak. Misalnya daripada Abu Daud. Pak Abu Daud bukan syarat Muslim, syarat Bukhari hak kuat. Dia akan lebih tinggi lagi daripada Muslim hak di hujung tu. Ini orang tak faham. Dia ingat Muslim ni semua lebih sama-sama semua. Bukan di awal saja, di akhir pun. Itu tak benar. Tak benar. Lepas tu bezanya Nabi SAW kata, jangan kamu tuduh kepala dia, kerana dia dibangkitkan pada hari kiamat nanti mulabbidan, dalam keadaan bertalbid. Bertalbid. Tadi mulabbian, ini mulabbidan. Beza. Sini ulama-ulama hadis pasti. Kita tak terjemah lagi tak dia. Kita terjemah dulu. Diriwayatkan lebih kurang itulah. Ayyuhsara bima'in wa sidrin wala yumassa qiman. Dan supaya tidak dilomorkan air wangi dan tidak ditunduk kepalanya, kerana dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti mulabbidan, dalam keadaan bertalbid. Talbid yakni pakai sesuatu yang menyebabkan rambut ni tidak kocak. Rambut tidak kocak. Rambut jadi kemas. Rambut jadi kemas. Itu talbid. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas lagi yang menceritakan bahawa ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia dalam keadaan ihram. Lepas tu dia terjatuh daripada untanya. Fa'aqa'afat. Untanya itu membuatkannya mati terus. Nabi SAW menghantarkan orang supaya menceritakan, iaitu dia perlu dimandikan dengan air dan sidrin dan dikafankan dalam 2 kain dan tidak dilumurkan minyak wangi. Kharijul ra'suhu, dia dalam keadaan keluar kepalanya, yakni kepalanya tidak ditutup. Kata Syu'bah selepas itu, haddatsani bi ba'da dzalik. Selepas itu kharijul ra'su. Ini satu kali di Syu'bah. Thumma haddatsani bihi ba'da dzalik. Syu'bah di perawi ini, dia meriwayatkan kepada Abi Bishr. Sekali itu dia kata, tidak. Pada kali yang lain, selepas itu dia kata, Syu'bah ini menceritakan kepada saya kharijul ra'su wa wajhuhu, dengan terdedah kepala dan mukanya. Yang tidak bertutup kepala dan mukanya. Pada kali yang pertama dia kata dengan tidak tertutup kepalanya saja, bukan mukanya, kerana dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti mulabbidan kepada dia. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas lagi. Itulah. Cuma lafaz saja berbeza. Wa ayyakshifu wajhahu, dan supaya mereka membuka mukanya. Hafidhu qala, saya rasa dia berkata warak dan kepala, kerana dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan berihlal. Ada di yulabbi ni yuhillu, berihlal. Suka juga mana yulabbi itu. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas lagi radhiyallahu anhuma, katanya
ada seorang lelaki bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, untanya telah membuatkan lehernya patah, lalu mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irsiluh wala tuqarribuhu tiban." Jangan kamu hampirkan kepadanya minyak wangi, air wangi. Jangan kamu tutup mukanya. Fa innahu yub'atsu yulabbi biswadani. Ini bab keharusan orang muhrim mensyaratkan tahallul. Orang yang ihram dia boleh syaratkan tahallul. Jadi nak buka ihram dia dengan keuzuran sakit dan seumpama. Nak pakai ihram ni, tapi kalau sakit nak buka. Buat syarat gitu. Maknanya kata gitu. Dalam hati dia kata gitu. Maknanya buat perjanjian dengan Tuhan. Nah, kira-kiranya kalau tak sakit nak teruskan. Ataupun seumpamanya selain daripada sakit. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Dhuba'ah binti Zubair. Faqala laha, dia berkata kepadanya, "Awak nak buat haji ke?" Kata Dhuba'ah, "Demi Allah saya hanya mendapati saya ni sakit. Saya tahunya, jelasnya saya ni sakit." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Haji, buatlah haji." Dan buat syarat. Kamu kata, "Allahumma, ya Allah, mahilli, tempat penghabisan saya, yaitu di mana engkau tahan saya. Di mana engkau tahan saya, yakni untuk meneruskan buat haji, di mana? Itulah tempat akhir saya, yakni tempat buka ihram saya. Yakni tempat buka ihram saya, tempat tahallul saya, yaitu di mana engkau tahankan saya." Yang ni kalau sakit situ, berat ke mana, tak boleh nak buat, maka bukan. Wa kana tahta al-Miqdad. Dia ni adalah isteri kepada Miqdad. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Dhuba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mahu mengerjakan haji sedangkan saya sakit." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Buatlah haji dan buatlah syarat, iaitu tempat ihlam ataupun tempat buka ihram saya, iaitu di mana engkau tahan saya." Dalam isnad yang satu lagi ni, Imam Muslim bawakan hadis serupa dengan ada juga. Mislahu, dia kata mislahu tu mana serupa lafaz dia pun serupa. Dia pula sebab kita pelaki. Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Wahhab bin Abdul Majid wa Abu Asim wa Muhammad bin Bakr Ali bin Jurayj. Kata. Pastu ha tu dia pusing sana. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim bukan Muhammad bin Bashar, tapi Ishaq bin Ibrahim. Wal lafzu lahu, lafaz ini adalah lafaz Ishaq bin Ibrahim. Tu pentingnya. Lafaz ini adalah lafaz Ishaq bin Ibrahim. Sebab beza lafaz. Muhammad bin Bashar juga ada meriwayatkan hadis ini kepada Muslim. Ishaq bin Ibrahim pun ada juga. Lafaz ni lafaz lama. Maknanya beza tu di antara lafaz riwayat Muhammad bin Bashar dengan lafaz riwayat Ishaq bin Ibrahim, beza. Imam Muslim dia kena riwayat. Lafaz ni yang dia kemukakan ni lafaz Ishaq bin Ibrahim. Kalau kita nak kira sanad kedua-dua ni bertemu pada Ibnu Jurayj. Jadi madar bagi isnad ini ialah Ibnu Jurayj. Sanad Muhammad bin Bashar pun pergi sampai Ibnu Jurayj. Sekat tu pusing mula, balik mula sanad. Tak mula. Imam Muslim kata orang ni pun ada banyak juga ahli Ishaq bin Ibrahim, dia ambil daripada orang yang lain. Sampai pada Ibnu Jurayj. Datang pada Ibnu Jurayj, Rasulullah akhbarani Abu Zubair. Tapi lafaz ni adalah lafaz Ishaq bin Ibrahim. Abu Zubair kata Abu Zubair mendengar Tawus dan Ikrimah Maula Ibn Abbas meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Dhuba'ah bint Zubair bin Abdul Muttalib radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Saya seorang perempuan yang berat, ada sakit. Saya mahu mengerjakan haji. Apakah yang engkau akan suruh saya?"
yang dilakukan, Nabi SAW menjawab, ahilli, ihlallah haji. Ihlallah haji. Dan buat syarat bahawa tempat ihlal atau ta'allul, buka ihram saya, di mana engkau menahan saya. Qala, kata perawi yang Ibnu Abbas, fa'adraka, tetapi dia sempat mengerjakan, menunaikan haji dia dengan sempurna, dengan tidak tertahan, sampai akhir riwayatnya kerja hajinya itu. Lepas itu riwayat daripada Ibnu Abbas pula radhiyallahu anhu, bahawa Duba'ah mahu mengerjakan haji, Nabi SAW menyuruhnya supaya membuat syarat. Fa'alat dzalika, dia pun melakukan apa yang disuruh oleh Nabi SAW dengan perintah Rasulullah SAW. Terusnya aku juga Duba'ah juga, Nabi SAW berkata kepada Duba'ah radhiyallahu anha, "Hujji, buat hajilah dan buat syaratlah bahawa tempat buka ihram saya, di mana engkau menahan saya." Wa fi riwayat Ishaq, amara Duba'ah, bukan qala. Dalam riwayat Ishaq dia kata amara, bukan qala. Imam Bukhari, apa ni, Imam Muslim memang lagi Ishaq bin Bukhari, Abu Ayyub Al-Ghailani wa Ahmad bin Khirash qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharan. Tengok Ishaq, ni ada tu 3 orang ni, Imam Muslim ambil Ishaq bin Ibrahim, Abu Ayyub Al-Ghailani, Ahmad bin Khirash. Ishaq kata akhbarana, hak dua lagi kata Abu Ayyub Al-Ghailani dan Ahmad bin Khirash, dia kata haddatsana Abu Amir. Abu Amir inilah yang menjadi hujjah pada 3 orang mereka, 3 orang ni. Siapa Abu Amir? Wa Abdul Malik bin Amr. Dia berjelas apa dia. Itu faedah dari segi sanad. Kenapa dia kata akhbarana? Sebab Imam Muslim dia beza. Tak serupa dengan Imam Bukhari. Tak serupa dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari akhbarana dengan haddatsana hak juga. Baik. Terusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, ini bab lain. Ihram nufasa, jadi orang yang baru lepas salin. Dan elok mandinya untuk pakai ihram. Begitu juga orang yang kedatangan haid, begitu juga dilakukannya. Elok mandi untuk pakai ihram. Dan untuk pakai ihram tidaklah kata syarat dia ni kena suci. Supaya nak semaya tu kena suci. Tidak. Dalam keadaan kotor pun boleh. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Asma telah bernifas kerana kelahiran Muhammad bin Abi Bakr di Syajarah di Zulhulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuruh Abu Bakar, menyuruhnya supaya mandi dan berihlal. Ini pakai ihram, mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itulah maknanya berihlal. Labbaik bi hajjin, labbaik bi umratin misalnya. Itulah yang dimaksudkan dengan ihlal. Lepas itu diriwayatkan daripada Asma binti Umays, daripada Jabir bin Abdullah, berhubung dengan cerita Asma binti Umays ketika dia bernifas di Zulhulaifah, bahawa Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu, menyuruhnya mandi dan berihlal. Berihlal. Tadi berihlal. Ini beza. Ini ihlal. Tadi ihlal. Tahallul tu. Ini ihlal sama dengan talbiyah. Baiklah, kita balik semula tengok. Bab yang pertama malam ini berkenaan dengan keharusan orang yang berihram ni berubah mata dia. Kalau ubah mata ni masuklah dalam mata apa-apa. Kalau ubah air masuk tak dalam. Tak apa, tidak menjadi halangan. Begitu juga kalau ubah lain, cocok kalau kita kata injection dan sebagainya, boleh, tak menjadi masalah untuk mengubah kaki. Ulama bersepakat harus
melumurkan ataupun menampalkan apa-apa ubat di mata dan lain-lain dengan jadam ataupun lain-lain ubat, tidak jadam saja, asalkan tidak merupakan wangi-wangian. Aku syarat asalkan tidak bau wangi. Kalau bau sedap, air wangi itu tak boleh. Dan kalau sekadar ubat tadi dengan tidak air wangi, apa tak ada unsur air wangi itu tak ada, tidak kena fidyah pun, tidak kena bayar apa-apa, tak ada. Tidak kena sembelih kambing ke ataupun buih dekok ke apa, tak ada kena apa. Tapi kalau seseorang itu perlu dalam ubat tadi, perlu kepada ubat yang wangi, yang bau wangi, harus gitu. Sekarang ni ada pula ubat-ubat yang jenis wangi-wangian. Tapi dah ada ubat lain, apa yang nak pakai hal tu ya. Dahlah kata kalau nak pakai ubat hal jenis tu, boleh juga. Tapi kena bayar fidyah. Boleh juga. Kena bayar fidyah. Hak tidak kena bayar fidyah ni kalau ubat tengah hal lain. Tengah hak pakai wangi. Tak kira lah masuk ke punggung ke, masuk apa ni, ikut lengan ke, ke mana ke, tak apa. Ikut hidung ke, tidak membatalkan haji, tidak apa. Apa ni, tidak kata puasa ke apa yang banyak perkara batal larangannya, haji ni tidak gitu. Ulama juga sepakat mengatakan bahawa orang muhrim boleh bercelak. Boleh bercelak. Celak yang tidak ada wangi-wangian. Wangi-wangian tu tak sih. Wangi-wangian. Tak sih. Kalau tak ada ubat, celak itu pun semacam ubat juga untuk mata. Tapi kalau tak kena gaya, celak sekarang ni buat macam-macam. Celak ni pun ambil batu kita bubuh dalam mata, kau punah mata. Tidak maksud itu. Ini celak semua sih. Daripada batu ismit. Daripada batu ismit. Ahok tu, boleh. Itu memang menjadi ubat pada mata. Untuk ubat, dalam kita buat kerja haji ni tak apa nak pakai ubat. Kau tak coba ubat, kau tepek ubat, apa tak apa. Ahok tu hanya ayatnya. Asal kau tak boleh wangi-wangian. Sebab apa? Sebab nak suruh kita ni, dia ada satu ketika kalau bau tu bau busuk sikit. Sebab apa, boleh jadi orang-orang ni ada keadaan orang-orang tertentu hampir-hampir tidak bau dah. Sebab apa? Untuk wangi semua orang senang. Tidak dia pakai dengan air wangi. Hamba saya pakai air wangi. Sekali itu dia ada ketika lah bau hak asli dia. Bau hak asli dia, nak suruh dia rasa. Itu tujuannya. Pada ketika tu nak ayatnya sama, akan dibangkitkan, akan datang di pada masa nanti sama rupa je. Kalau mati pun pakaiannya lagu tu rupa orang. Nak suruh dia ada kesedaran. Nak ada kesedaran. Jadi wangi-wangian tak boleh. Waktu tak boleh, memang tak boleh. Kalau perlulah bercelak, dan tidak dikenakan fidyah. Kalau sekadar bercelak, sebab apa dia termasuk dalam ubat tadi. Tapi kalau bercelak tadi untuk perhiasan, untuk comel, dengan maksud comel, itu makruh. Di sisi Imam Syafi'i dan lain-lain ulama. Satu kumpulan ulama termasuk Imam Ahmad, Ishaq, melarang, kata tak boleh. Kalau celak tu tak boleh. Dalam mazhab Malik ada dua pendapat, sumpah tak adil lah. Ada boleh, ada tak boleh. Begitu juga dalam masalah fidyah, kena bayar fidyah atau tidak, khilaf juga di antara mereka. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh dikatakan tak ada khilaf lah. Kalau tidak dengan maksud, kalau tak ada tadi wangi-wangian tadi, memang tidak kena fidyah. Tidak kena fidyah, tidak apa-apa, boleh. Terutama kalau untuk berubah. Itulah yang kita dapati dalam hadis ini. Berubah ni tidak semestinya. Di sini dia sebut dengan jadan. Dia sebut dengan jadan. Tak mesti dengan jadan. Itu jangan mana-mana. Jangan mana-mana. Jadi dalam hadis ini bila sebut orang sakit mata bumbu jadan. Waktu kita kena rujuk kepada ahli dia. Sakit mata jenis mana? Mungkin ada jenis-jenis sakit mata yang tidak sesuai dengan jadan, hak pahit. Kalau sakit boleh jadi. Di sini bukan bermakna satu perintah. Walaupun hadis Nabi SAW
tidak bermakna setiap orang sakit mata ikut siapa sakit mata mana-mana pun kalau pada masa tu kena tepek ataupun jamak. Tidak begitu. Jangan dipaham begitu. Kalau faham begitu, rosak. Boleh jadi akhir sekali ingkar hadis. Ingkar. Kenapa? Ini termasuk dalam urusan duniawi. Urusan duniawi. Mengubah apa ni? Termasuk dalam urusan duniawi. Kalau kita dapati orang boleh buktikan, memang bagus pengajaran untuk gini, tak apa, boleh pakai, tapi jangan mana-mana. Kalau ada kata kalau orang demam menentang air, arus air sebelum keluar matahari ini kena menyelam 21 kali. Tidak semua demam. Tengah-tengah demam hanya tak buat lagu tu. Jadi kalau kita pakai cara mutlak begitu, tak jadi kita kata guananya hadis. Sedangkan bukan itu merupakan pengikat kepada kita. Mesti kita kena buat itu. Apalagi kalau salah lah. Misalnya Nabi SAW pakai selak kata. Dengan tidak mengambil selak itu daripada bahan apa? Kalau nak pakai pun pakai biar betul. Tak apa nak pakai. Tapi pakai biar betul. Jangan hanya betul dari segi bilangnya dia saja bilang. Ini 2, ini setengah misalnya. Tidak, bukan tu situ. Itu yang kita kena perhati. Tengah-tengah kan dia tak jelas tu. Dia kata kena makan asal celok saja. Agak kawin celok. Kena cek dulu. Batu berapa tu kadang-kadang campuran dia bahaya tu pada mata. Begitulah yang lain-lain pun sama juga. Orang muhrim boleh mandi. Ada takut kata dah tak boleh temu air wangi, tak boleh begitu begini. Banyak kalau sangat halangan ni. Mandi ni pun jenis mewangikan juga tubuh kita. Air pun sejenis mewangi juga kalau nak kira. Apa boleh mandi ke? Boleh masuk ke kepala. Dah kepala tadi tak boleh luruh rambut apa tak boleh. Kena jaga belakang. Apa mandi lah kawan? Sini nak ayat ni. Imam Muslim bagi beberapa hadis ni ayat mandi boleh. Cuma kena jagalah, kena beringatlah. Janganlah luruh rambut apa gugur, bulu apa tu. Kalau gugur ada lah kaedah dia, cara dia. Apa hadis ni kita tengok walaupun banyak, lebih kurangnya maksud dia lebih kurang. Iaitu kesimpulan daripada hadis ni yang dapat kita ambil iaitu beberapa perkara. Yang pertama, orang muhrim harus mandi. Boleh mandi, tidak menjadi kesalahan kepadanya. Dah basuh kepala dia, gosok pelalu tangan dia, atas rambut dia, sehingga tidak menggugurkan, menyebabkan tercabut rambut tu, tak apa kata. Tapi kita kata dah rambut kita mudah gugur, kena beringat lagi lah. Lebih-lebih kena beringat. Satu. Yang kedua, hadis ini mana terima khabar wahid. Mana satu orang royak kita boleh pakai. Satu orang royak kita boleh pakai. Itu yang dikatakan khabar wahid. Hadis ini dia Ibnu Abbas suruh pergi tanya, siapa suruh pergi tanya Abu Ayyub. Abu Ayyub orang ya. Boleh pakai. Boleh pakai. Tidak kata hukum agama ni kena ramah bawa royak, barulah kita boleh pakai. Tidak. Dalam masalah hukum akad, seorang saja khabar wahid sudah boleh pakai asalkan sahih, asalkan hasan. Kurang-kurangnya boleh pakai seorang. Dan penerimaan khabar wahid ini di kalangan sahabat sangat meluas. Mereka semua bayar adalah bayar tukar kiblat tu perkara besar juga tu. Seorang yang pergi bayar. Kamu duduk semayang kok ni lagi tukar dah kiblat ni. Kita sudah baca tadi. Tengok-tengok untuk sembahyang mereka itu berpusing. Dengar tahu tak ya? Khabar wahid juga mereka pakai. Ini juga menunjukkan bahawa kita satu orang saja, asalkan orang itu boleh dipakai, orang yang baik, agamanya boleh diterima. Yang ketiga, iaitu rujuk kepada nas pada ketika berselisih pendapat. Tadi Miswar dan Ibnu Abbas berselisih pendapat. Miswar kata tak boleh. Sebab apa? Dia sudah tahu dah kalau mandi ini akan gugur rambut. Gugur rambut tak boleh, kena jaga.
kena bayar kafarah. Kalau gugur rambut tu, kira-kiranya kalau mandi ni mana menyebabkan luruh rambut ataupun bulu kita di bahagian tubuh yang lain. Kira-kiranya dia kiak untuk akal dia tak boleh. Sebab tu dia kata tak boleh. Ibnu Abbas pula kata tidak. Cuba kita tanya Abu Ayyub, macam mana Nabi SAW buat? Mana dalam perkara agama ni tak boleh guna akal sebenarnya. Kita kena tengok nak. Kena tengok nak. Kalau ada nak, tak sabar. Miswar pun dia terima. Bila dia pergi, tanya, selesai lah masalah. Ini rujuk kepada nak. Dan apabila berselisih itu sama kuat, orang yang dirujuk tu dia kena royak lebih kuat lagi. Iaitu Nabi SAW buat begini. Kalau nak kira sahabat, sama-sama sahabat lah tu. Sama-sama sahabat lah tu. Dia tidak padan kat tu, tetapi dia kata Nabi SAW buat. Itu yang ketiga. Yang keempatnya iaitu beri salat. Beri salat kepada orang yang tengah duduk mandi, tengah berwuduk ke, tengah mandi ke, tak apa, boleh beri salat. Kalau duduk tengah buang air tu, tak boleh tu. Tengah buang air. Tapi kalau duduk dah bersuci, tak apa, boleh beri salat. Yang kelimanya harus minta bantuan orang lain untuk kita mandi, untuk kita bersuci, untuk ambil air semayang, untuk mandi, untuk apa, boleh. Terutama kalau perlu. Kalau tidak perlu, kurang boleh lah. Kurang boleh. Yang kelima, yang keenam, ulama mengatakan harus orang muhrim ni basuh kepala dia. Tetapi dah kalau kita ayat, kalau Imam Nawawi begitu juga tubuh dia. Mandi, bahkan wajib kalau mandi kalau junub. Kalau mandi junub serupa dengan lain juga lah. Serupa pada ketika lain juga wajib mandi. Kalau tadi yang kata harus tak ni, kalau mandi saja ini. Saya saja. Kalau mandi saja untuk menyejukkan tubuh, mengikut mazhab jumhur ulama dan mazhab Syafi'i, harus tanpa makruh. Harus juga basuh kepala dengan daun bidara dan daun-daun lain, bunga-bunga apa kita kata, asalkan bukan wangi-wangian. Kalau bunga tu bau sikit tak apa. Syaratnya jangan luruh rambut. Kalau tidak luruh rambut tak apa, tidak dikenakan fidyah ataupun kafar. Tapi Abu Hanifah dan Malik mengatakan haram. Ini khilaf lah, dalam masalah ni khilaf. Masalah tadi lah, daun bidara dengan khidmi, bunga khidmi dan lain-lain yang bau sikit, bau sedap, mengubah bau air ala sedap, itu tak boleh, haram. Jadi sebaik-baiknya kita tak usah guna lah. Begitu juga dengan sabun. Kalau sabun tu kuat sangat bau, sama lagi bau lagi daripada semua lain, tak lagi. Untuk tak mengelak daripada khilaf. Walaupun mengikut mazhab Syafi'i tak apa, sabun dia tidak dikira wangi-wangi yang khusus. Wangi-wangi yang khusus ni tak dia air wangi lah. Kalau tidak begitu tak apa lagi. Macam bedak kalau yang dibubuh air wangi, tak boleh. Kalau yang dibubuh wangi-wangi kalau tidak tak apa. Ini dalam air dah. Tapi untuk mengelakkan daripada khilaf, baik tak usah. Mengikut Imam Abu Hanifah dan Malik, tak kira luruh rambut atau tidak, kalau guna memang kena fidyah. Kena bayar fidyah. Terusnya, apakah yang dilakukan terhadap muhrim kalau orang mati, kalau dia mati? Orang yang dalam ihram ni kalau mati nak buat lagu mana dia? Nak buat lagu mana? Nak pakai kapan lagu mana? Pakai kapan atau tidak, tudung kepala atau tidak, mandi atau tidak. Ini bab. Di sini Imam Muslim buat bagi beberapa hadis daripada Ibnu Abbas kebanyakannya. Daripada Ibnu Abbas. Cerita tentang seorang sahabat yang pakai ihram, satu jatuh atas unta dia, patah sekop, mati.
Dalam masalah ni khilaf di dua kumpulan ulama. Khilaf. Satu dia mengatakan orang muhrim ni bila dia mati tidak harus dipakaikan yang berjahit. Tak boleh nak jahit. Supaya dia orang ihram. Nak pakai baju, nak pakai keluar, tak boleh. Hak berjahit dan tidak boleh ditudung kepala. Tidak boleh dilumurkan wangi-wangian. Tak boleh. Itu satu kumpulan. Siapa dia? Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan lain-lain orang dapat dengan mereka. Imam Malik, Auza'i, Abu Hanifah dan lain-lain pula mengatakan dah dilakukan terhadap orang yang mati, muhrim yang mati itu orang hidup. Itu orang hidup. Orang hidup tak kawan? Kalau pakai baju dia baju jahit. Misalnya kalau pakai baju hak jahit, tak apa. Supaya orang apa ni? Orang yang tidak ihram. Supaya orang yang tidak ihram. Dan supaya orang hak hidup pun, orang hidup boleh pakai lagu mana? Pakai lagu mana? Lagu tu. Yang ni orang yang halal lah maksud di sini. Maksudnya orang yang halal. Adapun Imam Syafi'i dan orang yang disebutkan tadi, dia pegang dengan hadis-hadis ini. Hadis-hadis yang dikemukakan oleh Muslim ini zahirnya menyokong. Zahirnya menyokong pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan lain-lain. Tetapi dalam tu dia tak terima. Tidak jelas. Tidak zahir lagi. Dia kata tak zahir. Dia kata hak ni khusus dengan orang ni. Khusus dengan orang ni. Ini waqi'atu ain atau waqi'atu hal, la umuman. Termasuk dalam kaedah. Lepas pada tu nak air hak awak mandi dia tu bubuh. Apa ni jauh-jauh ramah dengan jauh-jauh. Supaya dengan orang hidup. Supaya dengan hak hidup, hak ihram. Mengikut mazhab Syafi'i boleh. Tetapi di antara yang berpendapat begitu Paulus, Atta, Mujahid, Ibn Munzir dan lain-lain. Tapi Imam Malik kata, Abu Hanifah dan lain-lain kata tak boleh. Pun adil lah. Jadi orang dalam keadaan ihram tu tak boleh mandi dengan air dia tu daun-daun, ramah daun-daun, tak boleh. Faham mati pun tak betul juga tak boleh. Tak betul. Dan boleh, hak sebelah ni kata seperti mana hak hidup boleh, hak mati boleh. Jadi betul-betul seperti hak hidup pada ketika hidup. Orang ihram tak boleh tudung kepala dia. Pada ketika mati tak boleh tudung. Tapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kata tak, kena tudung. Hukum dia lain. Dia pegang dengan hadis itu salah satunya. Idza mata ibnu Adam. Bila mati anak Adam, putus segala amalan dia kecuali 3 perkara. Tak masuk dalam 3 tu, dia kata. Kau haji ke apa? Kau nak kata jariyatin awal ilmin yang tafa'u bihi, awal bil salihin yad'u lah. Tak masuk dalam, tak ada syarat. Haji tak masuk. Bila tak masuk putus amalan. Bila putus tak ada lah hukum haji tu, tak ada. Hak haram tudung pala apa tak ada. Boleh lah tu. Haram pakai hak jahit apa? Boleh. Mengikut mereka. Ini masalah khilaf lah. Jadi kita belajar hadis ni faedah dia apa? Kalau kita pergi tengok orang buat serupa dengan kita tak kejut. Tu. Kurang kita tak kejut. Kalau kita tak belajar hadis, belajar secara kita kata dia tak ada dalil lah, macam-macam dia buat itu pun dia. Tak ada pasal-pasal kita sangka buruk bersama kita. Sedangkan masing-masing ada dalil itu. Jadi hadis-hadis ini mereka takwil kata ini tidak jelas. Nabi SAW kata bukan kerana dia itu muhrim. Adakah Nabi SAW kata cuba perhati mana? Cuba perhati mana? Tak ada. Tak ada salah. Semua ramai-ramai dibalik pada orang itu saja. Khusus dengan orang. Ramai-ramai dalam hadis ni, mana balik tu? Fa'innahu hu tu balik mana? Yub'ats yawmal qiyamah mulabbiyan dalam keadaan bertalbiyah. Dalam keadaan bertalbiyah. Bukan kerana dia tu ihram, kerana dia pakai ihram. Illa dia tidak letak situ. Dia kaitkan dengan orang. Ini mengikut dapat mereka lah. Orang lain kita tak setuju. Bukan kita saja. Ramai lagi orang lain yang tak boleh tak setuju tu. Memang dia kata tak.
Pasal dia ihram adalah haji, tak kira orang lain pun. Mana akan dibangkitkan akan datang dalam keadaan bertalbiyah. Ini satu kelebihan lah. Orang yang mati dalam haji satu kelebihan. Mereka kata tidak. Belum tentu. Belum tentu. Hak ni talbiyah ataupun khusus. Nah, begitulah. Perbahasan. Seterusnya pengajaran daripada hadis ini yang boleh kita dapat di antaranya ialah kafankan orang dengan kain yang dia pakai semasa hidup dia. Boleh. Bahkan saya nak bakar pesan tu, pakai ke dia kafan hak dia pakai, bukan kain lain. Dia buat bazir kata dia, buat ke dia hak baru ni untuk orang hidup. Ni hak mati ni nak masuk dalam kubur nak ke dia hak baru. Boleh pakai hak kita duduk pakai boleh. Buat kafan. Dan kafan dalam 2 kain boleh. Walaupun yang afdalnya 3. Tapi dalam hadis-hadis ini menunjukkan 2 kain boleh. 3 tu hanya yang afdal. Masalah kafan ini perlu diutamakan, perlu diselesaikan lebih dulu lagi daripada ustaz. Kayak dikecualikan daripada pelakor. Sebelum nak bagi pelakor tu kena selesaikan wasiat dia dulu, selesaikan hutang dia dulu. Hak ni lebih dulu lagi. Atas lagi pada masalah nak menguruskan kematian dia. Nak menguruskan kematian dia, nak tanam dia. Kadang-kadang lah nak gali kubur dia tu kena bayar apa-apa. Orang mandi dia kena bayar. Katakanlah kalau kena upah ataupun kain kapal kena beli, semua tu duit dia dulu. Kalau dia ada duit, kalau orang lain kuat, tak ada masalah. Ni tidak kata jadi faktor lalu dah. Kalau tak ada orang lain faktor, kena fikir dulu untuk dia orang nak mati. Orang mati kena fikir faktor dulu. Daripada duit dia. Kalau tak ada duit lain, kalau orang lain nak mati, tak ada masalah. Faktor tu. Sebab apa Nabi SAW tak tanya nak kapal ni dia ada butai tak? Kalau dia butai tak boleh. Kain kapal ni kena jual, bayar hutang. Tak ada kan. Padahal hutang tu tinggi tak? Mula bagi satu tu kena ambil kira. Dia ada butai. Hak ni suruh kapal, dia kata kapal kan dengan kain dia pakai selalu. Tak tanya ada dia ada hutang kok. Dia ada wasiat kapal kau ada. Hak tu kemudian. Ini nak kira dari segi taktik mana dulu, mana kemudian ni. Kiranya tak ada orang lain nak sanggup lah. Kalau orang lain sanggup tak lah masalahnya. Terusnya kafan itu wajib. Kafan ke orang mati wajib. Cuma beza dah dia bezanya khilaf. Kalau ni kata tak tutup kepala, tak tutup muka. Kafan tu kafan juga. Wajib. Begitu juga memandikan, sembahyang jenazah, mengebumikan dia itu wajib. Begitulah. Dia ada yang hadis yang kita baca ni, hadatsana Abd bin Humaid tadi. Abd bin Humaid itu ada yang ini adalah di antara hadis yang dipertikaikan oleh Daraqutni terhadap Imam Muslim. Ini tidak tepat ni. Sanad ni tak tepat, tak kuat, tak kemah ni, kata Daraqutni. Padahal Daraqutni kitab dia sendiri dia kata tidaklah lebih tinggi daripada sunan dia tu, tidaklah lebih tinggi daripada Muslim. Walaupun begitu tidak menghalang. Ini kebebasan dari segi Islam, dalam Islam kebebasan ulama nak kata kebebasan ada, asalkan dia ada bukti. Tak boleh kita kata apa kitab dia secara mana, tak nak kritik orang. Ada kalau lebih tinggi daripada Muslim, tak ada sama dia kata lagu. Tak ada dia kata lagu. Ikut dia. Tapi dia bertikai. Bukhari Muslim dia bertikai. Ada tempat-tempat. Ini adalah di antara tempat yang mana Daraqutni pertikaikan. Kitab ni, riwayat Muslim. Kita baca. Imam Nawawi itu ada. Ayat biasa ulama-ulama faham dah tahu dah ni. Cuma orang dia kata, kalau Bukhari Muslim tak boleh pertikaikan. Kalau dia pertikaikan rosak. Itu selajak. Ulama-ulama biasa ni. Imam Nawawi biasa. Kalau dia tak setuju, dia tak setuju. Tak apa. Ataupun kalau dia sokong, dia kata iya. Macam tu.
Qadhi Iyad kata. Dia pun Imam Nawawi pun nukilkan daripada Qadhi Iyad. Hadal hadis ini di antara hadis yang dipertikaikan, dibincangkan oleh Daraqutni terhadap Muslim. Dia tak benar. Waqala, dia kata, Daraqutni kata, Mansur hanya mendengar daripada Hakam. Kita tengok sini. Wabihi qala hadatsana Abdul bin Humaid qala akhbarana Ubaidullah bin Musa qala hadatsana Israil an Mansur an Sa'id bin Jubair. An Mansur an Sa'id bin Jubair. Daraqutni kritik. Dia kata Mansur ni dia hanya dengar daripada Hakam, bukan daripada Sa'id bin Jubair. Dia faham dari segi sanad dia. Wa kadza akhrajahu al-Bukhari. Bukhari hak ni dia ambil daripada Mansur anil Hakam an Sa'id. Maknanya munqati' sanad. Putus sanad. Imam Muslim tak layak dia ambil daripada siapa? Mansur ni ambil daripada siapa? Dia tak dah dengan Sa'id bin Jubair. Dia tak ambil daripada Sa'id bin Jubair. Dia tak boleh daripada orang lain. Kalau kita tengok dalam Bukhari, Mansur ambil daripada Hakam. Hakam tu ambil daripada Sa'id. Yakni kalau kita tengok sini, sekali kita tengok nampak macam dia ambil langsung daripada Sa'id bin Jubair. Padahal tidak begitu. Apa yang Imam Muslim buat lagu tu? Mengeliru kawan. Ya, dia pun kaedah dia. Ini riwayat cara an-anah. Dia masuk an Sa'id bin Jubair. Riwayat cara an-anah boleh. Tidak, jadi kita tak boleh kata orang ni pelawak. Imam Muslim pelawak. Pasal apa? Dia kata Mansur ambil daripada Sa'id bin Jubair. Dia kata an kata. Kalau kata an itu riwayat secara an-anah, tidak semestinya dia sebut orang itu jelas tu. Tak mesti. Asalkan orang tu orang yang kuat, tak apa. Orang tidak panggil tazlih lagu. Dan tidak mencacatkan. Walau bagaimana pun ini sanad ini munqati'. Sanad ini putus. Itu kalau orang tak mengaji, dia kata seseorangnya Imam Muslim riwayat Mansur ni terus dengar daripada Sa'id ni. Dia faham lagu tu tak benar. Sebab riwayat secara an-anah tidak memestikan hak di bawah ni Mansur ni ambil daripada Sa'id bin Jubair terus. Tak mesti. Kalau dia kata begini, kalau dia kata an Mansur qala haddatsana Sa'id bin Jubair. Kalau lagu tu barulah boleh kata dia pelawak. Sebab apa tak boleh kata lagu tu? Dia tak boleh kata. Kalau ataupun dia kata Mansur qala akhbarana Sa'id bin Jubair. Dia kata tak boleh. Memang salah. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dia kata lagu tu. Muslim tak kata lagu tu. Dia kata an. An tak apa. Itu riwayat secara an-anah. Cumanya Daraqutni dan ayat tidak menepati syarat Muslim lah. Sebab Muslim dia faham. Nak faham kena muttasil. Ini tidak muttasil. Tidak sambung. Bila tidak sambung, dhaif. Orang lain faham pula. Tak boleh kata lagu tu. Dia kata wa huwa sawab. Daraqutni kata inilah yang betul. Wa qila an Mansur an Salamah wala yasir. Ada juga yang menyebutkan Mansur daripada Salamah, tapi hak ni tidak faham. Baik, orang lain kata nak betul. Ada riwayat lain ada sebut Mansur ambil daripada Hakam. Jadi kita jelas bahawa Mansur tu melalui Hakam, dia ambil daripada Sa'id bin Jubair. Kita jelas melalui riwayat tu. Sekarang ni kita tidak nak bahas masalah riwayat tu, nak bahas hak ni. Dalam pergi pegang hak ni, nak bahas hak ni. Tak kira lah kalau kita tengok lain. Kalau kita tengok lain, tak masalah. Tak kira lah dia riwayat secara anak-anak pun, tapi munqati'. Hak tu hendak. Jadi kita kena tengok. Sebab tu anak kata dah tak ni kaedah. Hak ni Muslim hak mana, hak ni dia akhir sekali tiba. Tengok. Lepas pada ni bab lain. Tengok kan? Jadi hak kata sahih Muslim, hak kata tepat tinggi syarat dia tu. Hak 2-3 hadis mula-mula. Hak tu ya. Lepas pada tu kan ada kok ni sama tinggi dengan hak lain. Kadang-kadang rendah daripada hak lain pun ada. Itu kenapa? Bukan semua dalam Muslim ni. Bukan semua. Supaya juga dalam Bukhari. Hak musnad dia tu. Hak tu yang dia katakan sahih yang paling tingginya. Bukan mu'allaqah dia. Hak tu kadang-kadang tak faham juga. Ada dalam Bukhari. Sebab tak faham. Kalau kita faham lagu tadi, tak masalah. Hak ni pun lagu tu. Kalau kurang habis tu. Apa-apa banyak dah dulu pada dia Imam Muslim buat mari. Betul yang sama. Isi kan dengan hadis tu sama. Benda sama. Cuba dari segi sanad. Ini dia benda.
Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.